Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati pengurusi, ahli yang terkuasa, imam-imam masjid, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam yang berbahagia, yang ceria ini kita dapat bersama dalam majlis ilmu yang kita akan ulang kaji salah satu daripada peristiwa besar yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan nama Isra dan Mi'raj, melangkaui segala jenis teknologi, segala jenis ilmu yang ada pada manusia, khususnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berterusanlah ilmu ini sehinggalah kepada hari kiamat insya-Allah. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala Dia beri kepada setiap nabi ada mukjizat. Dalam bahasa kita, mukjizat ni makna benda pelik, perkara ajaib di luar daripada kotak pemikiran manusia. Maka manusia ada yang menerima dan ada yang menolak. Dia rasa pelik. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan Allah Subhanahu wa taala bawa nabi kita sallallahu alaihi wasallam berjalan daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Kalau mengikut perjalanan unta, sebulan pergi, sebulan balik. Mengikut pelajar-pelajar kita yang ada di sana, dia kata lebih kurang 30 jam naik bas. 30 jam lagi, 30 jam balik. 60 jam. 60 jam ni berapa hari? 48, dekat 2 hari tu kan. Tiba-tiba Nabi SAW pergi malam ni, balik malam ni. Kita rasalah, kita orang beriman, kita percaya semua yang berlaku dengan izin Allah Azza wa Jalla. Tapi bagaimana penerimaan masyarakat zaman tu, yang orang kena unta, kena himar, dongki, naik kuda, berjalan kaki. Tentulah perkara itu di luar kemampuan pemikiran manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita ayat yang pertama dalam surah Isra. Nama dia surah Al-Isra, ataupun dikenali dengan nama surah Bani Israel. Surah Isra ni terkenal dengan nama surah Bani Israel sebab dalam surah ini ada banyak riwayat, banyak cerita tentang Bani Israel. Sebab apa? Sebab Bani Israel ini dia duduk di sebelah Palestin. Isra daripada Mekah ke Baitul Maqdis di Palestin. Maknanya macam kita kata surah ini menceritakan orang-orang di perkampungan itu. Perkampungan mana? Di perkampungan Baitul Maqdis ataupun di Syam, di Palestin, yang banyak, ramai di kalangan para anbiya alaihimussalatu wassalam berkampung di kawasan itu. Maka dalam ayat yang selalu kita dengar, Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra.
Maha suci Allah yang memperjalankan hamba dia. Bila kita Allah Ta'ala mula dengan kalimah subhana, para jemaah kita kena ingat, bila kata subhana, maha suci Allah, kata di para ulama tadabbur Quran, ini menunjukkan bahawa Allah nak sebut suatu perkara besar yang akan diceritakan dalam ayat ini. Sebab bila kita kata maha suci Allah, daripada apa? Daripada sebarang kelemahan, daripada sebarang kekurangan, daripada sebarang kedaifan. Allah yang maha berkuasa, dia boleh ciptakan alam ini, dia boleh ciptakan jarak masa, dia boleh cipta apa pelik bagi Allah nak bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan satu malam, pergi satu tempat yang jauh, naik ke langit, balik semula. Maka kita orang beriman, itu kepercayaan kita. Tetapi bagaimana kita nak beri kepercayaan ini kepada orang yang bukan Islam, orang yang tidak beriman? Tentulah mereka akan panik, akan rasa pelik. Apa pula Muhammad ni bawa cerita? Maka dalam surah yang sama, dalam surah Al-Isra ini, Allah sebut dalam ni, dia kata apa? Apa yang kami perlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fitnatan linnas, adalah merupakan ujian kepada manusia. Fitnatan linnas, yakni ujian kepada manusia. Apa yang tak uji? Sebab ada orang yang Allah kata fitnatan, wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Tidak kami jadikan apa yang kamu tengok itu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali menjadi ujian kepada manusia. Ada orang boleh terima, ada orang tak boleh terima. Baiklah para jemaah sekalian, kerana itu kita mengatakan peristiwa ini adalah merupakan suatu tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Tujuan Allah Ta'ala bawa Nabi kita berjalan, dalam ayat ini Tuhan kata linuriyahu min ayatina, kami nak tunjuk kepada dia, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Baiklah para jemaah sekalian, pada kali ini insya-Allah kita cuba, saya tak nak ceritalah daripada awal lagi sebab panjang. Orang berjalan ke Baitul Maqdis sebulan, balik sebulan. Jadi kalau kita nak cerita juga, baik-baiklah kita ambil dalam masa yang singkat ini, insya-Allah kita cuba ambil beberapa peristiwa dan beberapa pengajaran untuk kita realisasikan di dalam kehidupan kita, kaitan yang besar, objektif yang besar. Allah Subhanahu wa taala bawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ke Baitul Maqdis, bawa ke Sidratul Muntaha untuk menerima fardu yang kedua selepas daripada dua kalimah syahadah, iaitu fardu solat. Maknanya solat ini adalah merupakan suatu perkara agenda besar di dalam peristiwa yang besar. Jadi kalau kita duduk sibuk bila berlaku, bagaimana keadaan, apa bentuk burak yang Nabi kita naik, kita kata kecil lah kata, kan? Ini kadang-kadang kita duduk sibuk tu. Allah Ta'ala tak sebut Nabi naik apa. Dia kata asra, dia yang bawa berjalan. Naik apa? Nabi sebut dalam hadis, Allah Ta'ala, Jibril bawa mari burak. Binatang tu nama dia burak. Yang pentingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan kami. Untuk apa? Supaya Nabi kita lagi mantap, lagi kuat iman dia, apabila dia tengok sendiri dengan mata kepala dia kekuasaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, sebelum Nabi kita dibawa Isra, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melalui ujian yang begitu gawat. Dia panggil begitu getir. Mula-mula bapa saudara dia Abu Talib mati. Kemudian isteri dia Khadijah wafat. Pada perkiraan kita nampak Nabi ni dakwah dia dilindungi oleh bapa saudara dia yang kebetulan salah seorang daripada anggota kabinet Quraisy. Walaupun penentangan tu kuat, tapi Abu Talib ni ada suara dalam kerajaan Quraisy. Maknanya kalau orang nak hentam kuat-kuat, malu juga. Pak saudara ada sini ni.
Kemudian orang duk sangka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kuat sebab ada penyokong setia dalam rumah dia, iaitulah Sayyidah Khadijah, seorang bangsawan Quraisy yang dikenali di Mekah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala wafatkan Sayyidah Khadijah. Hari ini kita nak kata apa? Nabi bergantung Abu Talib? Sudah tidak ada. Mana dari sudut kuasa politiknya sudah tidak ada. Dari sudut kuasa ekonominya Sayyidah Khadijah sudah wafat. Maka kita pergi kepada fokus utama dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia fokus dia? Iaitulah dakwah dia bergantung dengan Allah Azza wa Jalla. Dia ditekan, dikhianat, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam solat dekat Kaabah, orang mari letak campak salah jazur, orang panggil uri, unta atas kepala. Anak dia datang, Fatimah, tarik benda ni, buang. Nabi sallallahu juga beritahu, sekarang ni penyaksaan yang dibuat oleh Quraisy begitu dahsyat. Maka di tengah-tengah tekanan ini, kata di para ulama sirah, kita ni apabila ditekan kuat, bermakna kemenangan itu sudah hampir. Bila kuat sangat Quraisy ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada waktu itu Allah bawa dia berjalan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu baca dalam Quran Nabi Nuh, Adam, Nuh, Musa, nama-nama nabi yang kita selalu hafal. Ingat lagi kan? Berapa nama nabi yang selalu kita ingat? Berapa? 25. 25 tu hak anak-anak kita, cucu kita duk nasyid kan. Duk ngaji pasti dia ingatlah Adam, Idris, Nuh. Tapi kalau nak kira semua dari sudut ilmu fardu ain, bilangan Nabi alaihi wassalatu wassalam ada 124,000. Ingat lagi bilangan ni. Bilangan Rasul 313. Ada kata 315. Khilaf sikit. Kemudian yang disebut dalam Quran 25. Itu yang disebut dalam Quran. Daripada 25 ni disebut dengan ulul azmi minar rusul, rasul-rasul yang kuat berdepan dengan kaum dia 5. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya'i wal mursalin, sayyidul awwalin wal akhirin. Dia menjadi ketua bagi segala nabi. Jadi Nabi duduk dengar nama orang ni, baca cerita orang ni. Pada malam Mi'raj, Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan Nabi kita sallallahu dengan para anbiya yang lain. Di sini kata para ulama yang mengkaji macam mana Nabi kita jumpa. Adakah Nabi keluar daripada kubur dia mari tunggu Nabi di Baitul Maqdis? Jawabnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan arwah al-anbiya, ruh mereka. Ruh dia duduk dalam anggota dia. Tubuh dia tak, jasad dia masih dalam kubur. Tapi yang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah ruh para anbiya. Maka Nabi kita naik ke langit. Dia jumpa dengan Adam, jumpa dengan Nabi Isa, Nabi Yahya, jumpa dengan Nabi Yusuf, jumpa dengan Nabi Idris, Harun, Musa, Nabi Ibrahim. Itu saja beberapa orang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kita jumpa di langit. Sehingga orang bertanya, kenapa 2-3 orang saja? 7 orang jumpa, 8 ke? Kenapa ramai? Yang lain-lain dia jumpa, tapi dalam waktu Nabi kita solat beramai-ramai, itu pertemuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para anbiya. Maka di sini pengajaran yang kita dapat para jemaah sekalian, kata di para penganalisa sirah mengatakan seolah-olah pertemuan itu adalah merupakan majlis pertabalan. Nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam seolah-olah mereka mengatakan, kami telah menjalankan tugas, telah tamat tempoh, sekarang tugas ini dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir yang menjadi ketua kepada para anbiya wal mursalin. Baik para jemaah sekalian, jadi kita tahulah ayat yang pertama surah Isra menjadi dalil kepada Isra. Adapun dalil Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, naik ke langit ke Sidratul Muntaha, iaitu tuan-tuan tanda surah An-Najmi. Surah An-Najmi bermula daripada ayat 13.
walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asal pada waktu yang lain, inda sidratil muntaha, ketika Nabi kita sampai ke sidratul muntaha. Untuk maklumat para jemaah sekalian, mengikut dalam ahli kitab sirah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Jibril dengan rupa bentuk yang asal 2 kali. Sekali dia di Mekah, sekali lagi di Sidratul Muntaha. Mana Nabi kita tengok ra'ahu. Tengok siapa? Tengok Jibril. Jadi khilaf di sini tentang tengok Allah kata tengok. Itu khilaf awal lagi di kalangan ulama salafus saleh. Jadi ramai para ulama mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tengok Allah dengan mata dia, tapi tengok bil basar. Apa ni? Bil basirah, dengan mata hati dia. Indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Ketika sidrah itu telah diliputi dengan sesuatu yang meliputi yang cukup cantik, ma zaghal basaru wa ma tagha. Penglihatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berpaling dari yang dilihatnya dan tidak pula melampaui. Nabi duk tengok benda yang pelik. Ketika itulah laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, sesungguhnya Nabi sallallahu telah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Taala yang maha besar. Ini tanda dalil kepada Mi'raj, iaitu surah An-Najmi daripada ayat 13 sehingga 18. Baiklah para jemaah sekalian, maka para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah telah mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj dengan ruh dan dengan jasad. Kalau Nabi pergi dengan ruh saja, mimpi, tak ada pula panik puak Quraisy tu. Apa Quraisy? Pelik. Pelik apa kalau orang mimpi? Kalau orang mimpi kata dia jadi Perdana Menteri agak-agaknya. Pelik ke tak pelik? Tak pelik dah. Kita jumpa dia duduk kat kedai kopi pagi, sengih suka. Apa ni? Oh, semalam saya bermimpi. PM pergi Mekah, saya jadi ganti. Harana agak. Habis tinggi kita tanya dia, minum air ke tak lagi tu? Minum ke pagi ni tu? Dia tak lagi, mari saya belanja lah. Nampak pelik kan? Maknanya, kalaulah Nabi SAW pergi dengan apa ni? Dengan roh, orang tak akan pelik. Maka disitulah diisbatkan bahawa Rasulullah SAW pergi dengan ruh dan jasadnya sekali. Baik, untuk fakta maklumat, tuan-tuan kena ingat, para ulama mengatakan Nabi kita jumpa pada malam Mi'raj itu arwahul anbiya, kecuali Nabi Isa AS. Nabi Isa, Rasulullah SAW jumpa dia dengan ruh dan jasad. Sebab apa Nabi Isa dengan ruhnya jasad? Boleh jawab? Silakan. Siapa nak jawab? Pasal apa Nabi lain jumpa dengan ruh kecuali Nabi Isa? Nabi kita Isa ruh dengan jasad. Kenapa? Tak ada ramai-ramai payah nak bagi markah kan? Sila. Ya? Bunyi tapi tak dengar. Sebab Nabi Isa belum mati. Waktu puak-puak Yahudi nak bunuh dia, Allah Ta'ala angkat dia ke mana? Ke langit. Maka Nabi kita sallallahu naik ke langit yang kedua kan. Dia jumpa dengan Nabi Isa AS. Nabi Isa jumpa yaqazatan, secara jaga, secara fizikalnya, ruh dengan jasad. Bila Nabi Isa akan turun, insya-Allah salah satu daripada tanda kiamat yang besar, 10 perkara, di antaranya turunnya Nabi Isa AS di akhir zaman. Bila? Allah Ta'ala alam. Mula-mula dia panggil pemisah di antara tanda kiamat kecil dengan besar, munculnya Imam Mahdi. Keluar Imam Mahdi. Imam Mahdi keluar di mana? Di Syam. Di Manaratul Bayda. Di bumi Syam keluar Imam Mahdi. Ketika itu keluarnya Dajjal. Bila mari Dajjal, turunnya Nabi Isa. Dajjal bila tengok Nabi Isa, dia tak boleh lawan. Jadi lembek dia. Selepas Nabi Isa selesai dengan Dajjal, keluar pula Ya'juj wa Ma'juj. Dia kata di para ulama,
Tanda kiamat 10 ni macam biji tasbih. Keluar satu, dia akan mari. 1, 2, 3, 4, 10. Tiuplah Israfil meniupkan sunai sangkakala, ketika itu berlakunya kiamat. Cuma kita kena ingatlah, sekarang ni ada sebahagian orang berani-berani membuat andaian dan ramalan. Dajjal akan muncul pada tahun sekian-sekian. Ada yang bersumpah-sumpah. Anda duduk perhati tengok, yang bersumpah ni berapa kali sumpah dah. Mula bersumpah tahun 17 tak jadi. Bersumpah tahun 20 tak jadi. Ni bersumpah pula tahun lain pula. Kita kata geng-geng teori konspirasi ni berani menafsirkan hadis-hadis tentang alamat kiamat dengan teori-teori main hisab. Kita kata tak usahlah duduk menyusahkan hadis. Nabi SAW ketika ditanya oleh Jibril, mata sa'ah, bila kiamat? Nabi kata, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tak lebih tahu daripada orang bertanya. Jibril kalau mau tak tahu, aku pun tak tahu. Pasal itulah nasihat kita kepada kawan-kawan kita yang duduk main teori-teori ni, kita kata jangan rempuhlah ilmu yang Allah Ta'ala tak buka kepada Nabi, Allah tak buka kepada malaikat, kita pula pandai-pandai. La. Sebab bila kata kita boleh ramal Dajjal mari, bermakna kita tahu nak kiamat dah. Sebab itu dia panggil 10 tanda besar kiamat yang disebut oleh Nabi SAW ketika sahabat-sahabat bincang tentang kiamat. Nabi kata lan taquma sa'ah, tidak akan berlaku kiamat sehingga mu tengok 10 perkara ini terjadi. Baiklah para jemaah sekalian, yang penting Nabi Isa AS, Rasulullah SAW bertemu dengan dia di langit dalam keadaan dia masih lagi hidup, belum mati. Bila dia turun, hapuskan Dajjal, kemudian dia dikepung oleh Ya'juj dan Ma'juj. Selepas daripada itu barulah Nabi Isa wafat. Di mana dia wafat? Wallahu alam. Ada sebagai ulama, setengah riwayat kata Nabi Isa ni wafatnya di Madinah. Kita kata wallahu alam. Itu jawapan yang paling tenang. Baiklah para jemaah sekalian, beberapa kalau kita nak ambil cerita Mi'raj tu panjang. Yang penting beberapa pengajaran yang kita nak ambil di sini para jemaah sekalian. Sebelum Rasulullah SAW dibawa berjalan, ini kita nak kait dengan ibadat kita hari ini, Isra' Mi'raj, dengan perjalanan hidup kita berjalan menuju Allah Azza wa Jalla besar. Kalau setakat kita dengar naik turun jumpa benda pelik, hati-hati tuan-tuan. Banyak dalam buku-buku yang ditulis tentang Isra' Mi'raj bercampur cerita yang sahih, cerita yang batil, ataupun cerita yang tidak sahih. Jadi di antaranya Nabi SAW sebelum Mi'raj dia dibedah dada dia oleh Jibril AS dan dibawa satu bekas mamlu'atul iman, bekas tas dia panggil, macam besin lah kita kata, penuh dengan tu dalam keimanan. Dibelahnya dada Nabi, kemudian dibersihkan hati dia, kemudian dicurahkan keimanan dan ditutup balik. Maka di sini para jemaah sekalian menunjukkan bahawa satu perkara yang menjadi kewajipan kepada kita, dia panggil at-taharah. Mula-mula sekali kita belajar fiqh, dalam mana-mana kitab dia akan mula dengan apa? Kitabut taharah, kemudian mari kitabu as-salah. Betul tak? Taharah, salat. Oh, dia kata, tak ustaz, dia mula berair dulu. Memanglah taharah tu dengan air. Dengan debu boleh? Boleh kalau tidak ada air. Yang pentingnya, taharah kita ni bermula dengan apa? Dengan air. Mu nak solat? Ya. Idza qumtum ila salat faghsilu wujuhakum. Bila kamu nak solat, kamu kena mula dengan basuh muka. Basuh muka. Basuh tangan. Sapu kepala, basuh kaki. Dalam bahasa fiqh dia panggil apa? Wudu. Ambil wudu. Sebab apa nama dia wudu? Ini malam ni kita tanya banyak. Siapa dia boleh jawab, dia boleh hadiah. Kenapa pembersihan kita ni nama dia wudu? Sebab ambil al-wudu ini ambil daripada perkataan al-wada'ah dengan makna bercahaya.
Apa yang bercahayanya? Orang yang sentiasa berwudu, biasanya insya-Allah dia tak ambil wudu saja kalau dia tak nak solat. Betul tak? Dia ni ambil wudu semua ni, maya dak. Hak ni kena tahu mana ya hospital hak jiwa lah ni. Dulu sebelah alik satu. Tak ingat ada buat di mana? Mana? Baik dua belah. Ada lagi situ. Ni kena bagi situ. Kau ambil wudu dia 4 kali wudu. Orang komat lah klik. Mana agak panggil tadi ambil dia bagi ambil. Ni bahaya dia ni bahasa jenis ambil wudu tak sembahyang tak. Itu dia panggil al-wudu, ambil daripada perkataan al-wada'a dengan makna bercahaya. Sebab apa bercahaya? Orang yang berwudu di dunia, insya-Allah muka dia, kaki dia, tangan dia ghurran muhajjalin pada hari kiamat. Kita ni para jemaah sekalian kena ingat, waktu kita keluar daripada kubur, kita akan mencari siapa yang menyelesaikan masalah kita. Siapa selesai masalah kita akan cari. Nabi SAW dalam beberapa hadis telah menjanjikan bahawa wa ana faratukum alal haud, aku tunggu kamu di tepi kolam. Nabi kita nak tunggu di mana? Di tepi kolam dia di mahsyar. Orang yang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini soalan, ya Rasulullah, kaifa ta'rifuhum? Bagaimana Rasulullah boleh kenal orang-orang yang Rasulullah tak jumpa? Boleh kenal dia ni umat Tuhan, nak tunggu di tepi kolam, bagaimana mercu tanda, apa tanda dia? Macam kita ini kan, kalau kita pergi pejabat, pegawai tu ada tulis nama sini, betul tak? Kalau kita pergi seminar, orang bagi ni, gantung sini nama peserta. Habis agak-agak di akhirat nak gantung ke macam mana? Tuan-tuan kena ingat kata Nabi SAW, andainya kamu ada seekor kuda yang kepala dia, bulu dia warna putih, duduk di tengah-tengah kuda warna hitam, mau kenal tak kenal kuda kamu? Oi, boleh kenal Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, demikianlah umat aku, yang menjaga wuduknya, yang jaga solatnya, mereka dibangkit di akhirat esok ghurran muhajjalin, bercahaya muka, kaki tangan dia bercahaya, kesan daripada wuduk. Apa tu wuduk tu, nama dia wuduk, artinya bercahaya. Orang yang nak berjalan kepada Allah Azza wa Jalla, hendaklah dia bersihkan jiwa dia, bersihkan hati dia, kemudian barulah dia mi'raj, naik melakukan ibadat untuk pembersihan batin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dia naik bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, dia telah dibersihkan dada dia, telah dibersihkan hati dia. Sama juga dengan kita hari ini para jemaah sekalian, bila kita nak solat, kita diminta supaya berwuduk. Untuk apa? Nak bersihkan zahir kita, dan bila kita solat, sepatutnya itu menjadi pembersihan batin kita. Timbul lagi soalan ni macam bergurau, tapi macam yalah. Sebahagian daripada jemaah dia tanya, Ustaz, dalam Al-Quran Allah SWT sebut, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Fungsi solat itu menghalang manusia daripada melakukan benda fahsya, benda keji dan benda mungkar. Tapi kita tengok hari ni, ialah orang solat juga pakai kopiah, tapi kena dakwa di mahkamah, pecah rasuah, pecah amanah, rasuah. Hak kena dakwa di mahkamah ambil riba, tak apa ada. Walaupun riba ni dosa dia besar, termasuk dalam dosa besar, sebab dia tidak diaktakan sebagai dosa mengikut mahkamah dunia, kecuali menipu, cerita lain. Tak ada orang kena saman ambil riba. Kau ada? Kenapa dia tu Pak Haji tu kena saman, kena gari? Oh, sebab dia pergi ambil riba. Lain tak ada. Riba ni tidak digazetkan sebagai dosa mengikut ahli dunia. Hak dosanya rasuah. Sedangkan riba ni termasuk dalam satu dosa besar, yang besar dosanya di sisi Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah Subhanahu wa taala isytihar perang dengan akili riba, orang yang makan riba, isytihar perang. Tapi tak jadi, tak takut. Pasal kita lebih takut kepada akta-akta lain, akta PKP daripada akta ini.
sebab tidak ada undang-undang dunia yang menyebutnya. Baiklah para jemaah sekalian, yang penting kita kata bukan salah solat, yang salahnya kita yang tidak melakukan solat dengan sempurna. Sebab apa tak sempurna? Boleh jadi kita pergi solat gopoh-gapah kata orang, tidak menghayati bacaan kita. Kita solat pun lorak-lorak ya, orang panggil nak cepat-cepat, sekadar nak habiskan rakaat 4, rakaat 3 nak habis. Tapi penghayatan tidak ada, yang menyebabkan ruh solat itu tidak berjalan seiring. Kita solat dengan anggota tapi tidak solat dengan hati dan perasaan, dengan jiwa. Maka itu yang dikatakan bermasalah. Baik, itu yang pertama. Nabi kita telah dibersihkan jiwa dia, artinya orang yang nak menghadap Allah Azza wa Jalla, naklah kita bersihkan jiwa kita. Baik, para jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya kat cerita ni, bila sampai di Sidratul Muntaha, dibawa menghadap Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita 50 salat. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba kali. Ni ramai ahli matematik sini ni. Cuba kali satu hari 24 jam. Betul? Sehari 24 jam. 24 jam, seminit berapa? 60. 60 minit kali 24, berapa minit? Kira lah nak dengar. Berapa minit? Alat ngira ada berlaku dari poket tu. Nah. Dia kata dia malu nak tebik ustaz dia kata. Nampak kodi sangat kita ni. Nah. 24 kali 60 minit, dia jawab dia berapa? 1440, cuba bagi dengan 50 kali solat. Berapa minit? Kira tengok. Kita nak tengok. Baik. 28 minit sekali solat. Tak tanya atas dahi ke tak tanya atas dada. Nak solat lagu mana? 28 minit ada solat. Bila nak makan, bila nak kerja, bila nak takdir Allah Azza wa Jalla, Nabi turun daripada Sidratul Muntaha, jumpa dengan Nabi Musa. Musa tanya, "Mau dapat apa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Nabi kata, "Boleh solat." "Berapa rakaat?" 50. Lah, Nabi Musa kata tak mampu. Bila nak solat 50? Dengan masa 24 jam. Kecuali Tuhan buat sehari 240 jam boleh. Tak akan berubah dah ada jam ni. 24 jam daripada dulu lagi. Maka diminta kurang, sehinggalah tinggal 5. Allah SWT bersabda, berfirman, "Amdaitu faridati." Tak boleh tukar lagi Muhammad. 5 diganda dengan 10, bermakna 5 kali solat sama dengan 50. Tetapi ruh 50 mesti melekat dalam jiwa. Maknanya setiap 28 minit kita solat. Tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin dan percaya, orang solat dia kena nak korang ke tak? Allahu Akbar, siku putih ada. Tengah-tengah duduk sujud, perauk sepak saya belah. Ada ke tak ada? Ada. Hak alik belakang tu. Solat budak-budak. Tidak, kita ni anak-anak kita tak soh belakang, soh kanak-kanak. Situ mazhab dia ada hak sepak orang lah. Ada hak tolak kawan. Maknanya orang duk main dalam solat ini, standard dia, label budak-budak. Bermakna solat kita kalau tidak menahan kita daripada mungkar dan benda keji, bermakna kita belum lagi meningkat naik solat kita kepada tahap dewasa yang boleh mengawal diri kita daripada mungkar dan maksiat. Baik para jemaah sekalian, itu dia panggil kepahaman kita tentang apa? Tentang syiar salat. Barulah kita terasa, rupa-rupanya Allah SWT anugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam solat 50 waktu bukan saja-saja suka-suka. Kata di para ulama usul, tidak ada perkara yang Allah Ta'ala ciptakan, Allah Ta'ala beri kepada kita ni abasa. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa? Adakah kamu sangka kami buat kamu ni abas, sia-sia begitulah? Dia mesti mengandungi hikmah. Dia mesti mengandungi rahsia. Sama ada kita boleh bongkar rahsia atau tak boleh.
Tapi dalam bab solat kita boleh bongkar. Banyak sekali rahsia-rahsia. Di antara rahsia yang kita bongkar iaitulah bagaimana solat Allah SWT anugerahkan kepada kita sebanyak mana? Banyak mana? 50 solat kan? 50 solat. 50 solat tapi pahala dia berapa? Pahala dia sama dengan setelah dikurang-kurangkan pahala dia jadi 50 walaupun kita buat 5. Kita kata alhamdulillah. Tua-tua kata alhamdulillah. Kalau tidak, duduk situlah kitanya. Baik. Dalam khutbah minggu ni, ingat tak? Tajuk apa khutbah hari Jumaat baru ni? Baru ni apa? Kemari baru. Tajuk apa? Apa dia mari Jumaat? Kalau mau PKP tanya, tak. Oh, tanya tak pergi tak. Tapi hak ni tak ada PKP dah ni. Tajuk apa kita khutbah mari? Mana pakat tengok mak aku ni? Kau kosong lah kau masa tu. Tajuk dia perkara soalan pertama ditanya. Betul tak? Baru ingat balik dah. Soalan pertama ditanya di akhirat esok atau di alam kubur, salah. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Kata Nabi SAW, yang pertama sekali akan ditanya pada hari kiamat esok, salat. Kalau solat kita baik, insya-Allah yang lain-lain itu boleh ikut sekali. Tapi kalau solat gagal di awal lagi, kena pukul di sini, maka harapan yang kedua, yang ketiga lagi berat. Sebab itulah para jemaah sekalian, saya nak kempen kita malam ni, selain daripada kita menjaga solat secara peribadi, kita naklah menjaga solat secara berjamaah. Waktu masjid tutup, kita pakat duk bisnes, oh tak lagi masjid dah. Bila masjid dibuka, tak apa nak pergi juga. Pasal apa? Takut kokowi. Bahaya pergi ramai-ramai ni. Tak. Macam-macam dia punya cari alasan. Orang tak segi kat lagi itulah dianya. Baiklah para jemaah sekalian, kita solat berjamaah. Satu lagi, solat yang kita kena jaga iaitulah solat sunat. Solat nawafil kena jaga. Sebab apa dalam hadis tadi Nabi sallallahu bagi tahu, apabila solat fardu kita ni agak berlaku sedikit kekurangan, bukan kurang rakaat itu tak sah, kurang khusyuk, kurang sempurna dari sudut pelaksanaannya, maka Allah SWT dengan limpah kurnia berfirman pada malaikat, unzuru hal li abdi min tatawwu'. Malaikat, mugi tengok, ada ke bagi hamba aku solat sunat? Ada. Malaikat buka file gitu, alhamdulillah. Dia belajar waktu Abu Anah mari dulu. Saya mari dah kempen, tuan-tuan ingat dulu. Nama dia Projek Mega Mampu Milik. Kau tak ingat lagi? Ingat berapa rakaat kita jaga? Hadis Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan, dia dengar Rasulullah SAW bersabda, siapa dia jaga 12 rakaat satu hari satu malam. Tanda tuan-tuan, jangan lupa siapa akan mati. Siapa dia jaga 12 rakaat satu hari satu malam, dia panggil sunat rawatib muakkad. 2 rakaat sebelum subuh, mana lepas azan kita solat 2 rakaat. Dia panggil qabliyah subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat selepas 2 rakaat lepas zuhur. Berapa dah? Berapa? 8. 2 rakaat lepas asar. Berapa? Mana? Lepas asar? Lepas asar tak ada? Alah mujur lah. Bimbel lah aku tak email marah dia tu. Didik balik lepas asar. Itu nak teh tu. 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat lepas isyak, cukup 12 rakaat. Kata Ummu Habibah, siapa dia jaga 12 rakaat ini, Allah SWT akan anugerahkan sebuah baitun fil jannah, sebuah mahligai dalam syurga. Tuan-tuan dan puan-puan, nak ke tak nak? Jawab dia. Cukup 12 rakaat esok boleh sebuah. Jangan pula jumpa dengan anak pula bila-bila mari, ustaz, nak rumah tu.
Kita macam kita nak isi borel lah tak? Borel tak isi duduk cerita. Saya nak rumah. Marah itu okey kita lah ke ni. Mau isi borel apa tak? Kita pun saya nak rumah. Solat 12 rakaat cukup tak cukup lah. Tadi belum asar. Itu hadis lain. Adalah hadis lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda rahimallahu ra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Allah Taala bagi rahmat kepada siapa solat sebelum asar 4 rakaat. Solat asar 4 rakaat. Qabliyah maghrib Nabi kata liman syak, siapa dia nak silakan, siapa dia tak nak, contohnya kita mari awal kita dah solat tahiyatul masjid duduk, tak apa. Tapi kalau kita baru bangun, baru masuk, orang azan kena solat qabliyah. Saya tak nak solat, ustaz nak berdiri, silakan, rugi pahala. Dua ya kita. Sama ada nak pahala atau rugi pahala. Tak ada orang marah kita, tak ada orang marah. Jadi kita sendiri yang pilih. Nak rugi kena untung. Baik, para jemaah sekalian, kena jaga solat sunat. Kemudian solat pada waktu malam kita ada solat witir 3 rakaat paling kurangnya contoh, ataupun solat duha pagi 2 rakaat. Dia ada. Kalau tak ada, kita kerugian besar. Sebab dalam hadis tadi Allah SWT firman kepada malaikat, kamu pergi tengok adakah hamba aku ni yang solat fardu dia agak lemah ini ada solat sunat. Kalau ada, alhamdulillah disempurnakan kekurangan tadi dengan solat ini, ditampalkan. Dalam hadis itu kata samalah dengan puasa. Kalau kita puasa fardu Ramadan ada masalah dan kita ada puasa sunat, maka ditampalkan dengan puasa sunat itu kepada puasa wajib, puasa fardu. Alhamdulillah para jemaah sekalian. Baiklah, itu yang kedua yang paling besar yang kita kena ingat. Maka menjadi tanggungjawab kita sebagai suami tanya khabar isteri, sebagai bapa tanya khabar anak-anak, atau tanya khabar cucu-cici, mereka jaga solat ke tidak. Sekarang ni kita tak boleh kita je jadi baik lah. Kita nak semua orang di kalangan kita ini, kita nak pergi ke syurga semua anak beranak. Betul ke tidak? Anak selalu tanya soalan. Tuan-tuan dan soalan ni tak payah tanya sebenarnya, tapi tanya si nak suruh naik semangat. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ni nak pergi syurga ke tak sih? Jawab deras sikit. Nak pergi? Alhamdulillah. Nak pergi berapa orang? Soalan yang kedua tak sedap lah. Nak pergi berapa ke? Nak pergi semua anak beranak. Betul tak? Boleh tanya soal lagi? Waktu mari dengan kuliah, waktu pergi solat, waktu pergi majlis tazkirah, kita pergi berapa orang? Dia tahu ustaz duk tanya tu, pergi seorang. Orang perempuan pun tak bawa, anak-anak pun tak bawa. Jadi kita lah nak pergi syurga je. Orang lain tak mengaji. Dia kata tak apa, anak saya walaupun tak pergi masjid, dia perempuan contohnya, tapi dia ikut kuliah-kuliah yang ada, kita kata alhamdulillah, mudah-mudahan dia mengaji juga. Ni kalau kita tanya, ayuh hidup mengaji sini, duk kena ketuk ke kepala ke ustaz pagi, petang, siang, malam ni. Tapi anak-anak kita duk ketuk ke game dengan apa di rumah, patut lagu mana nak kira. Maka tanggungjawab amanah yang Allah Ta'ala peruntukkan atas kepala kita ni, kita kena tanggungjawab semua. Baik, kita pergi kepada yang ketiga. Allah SWT sebut dalam perjalanan Nabi, Masjid Haram, Masjid Aqsa. 2 masjid. Satu lagi masjid, iaitulah Masjid Nabi SAW di Madinah yang belum wujud lagi sebab Nabi tak hijrah. Tapi ayat itu menjadi orang panggil isyarat. Bila Tuhan kata minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, kepada masjid yang jauh. Bila kata hak jauh, bermakna ada hak dekat. Mana hak dekat? Selepas Nabi kita hijrah, mula-mula sampai di Quba, Nabi kita bina Masjid Quba. Dan Nabi SAW letak kelebihan Masjid Quba, siapa dia berwuduk di rumah, kemudian dia pergi ke Quba, solat sunat di sana 2 rakaat, apa saja solat, dia boleh pahala sekali umrah. Masya Allah, tabarakallah. Besar ke tak besar pahala? Rugi tuan-tuan kalau siapa dia pergi ke Madinah. Ni ada setengah orang ni dia bila sampai Madinah kita tanya, tuan-tuan dan puan-puan, besok program kita ziarah Masjid Quba. Aduh, angkat tangan, ustaz, sorry,
Kenapa? Saya 10 kali dah mari, tak mau pergi esok. Oh, dia kata sedap ayat dia tu. Nabi duduk di Madinah setiap minggu pergi Quba. Awak baru 10 kali mari Madinah tak segi Quba dah. Oi. Ajaib. Sebab mungkin dia tidak menghayati bagaimana kelebihan yang Rasulullah SAW nyatakan kepada Masjid Quba. Artinya di sini kata di para ulama, permasalahan kita ini kita mesti jaga masjid sebagai syiar Islam. Maknanya imaratul masjid dengan apa? Kita kalau kata mengimarah masjid, kita nampak besar bangunan. Itu bangunan masjid. Tapi imarah memakmurkan masjid ini, iaitulah dengan melakukan solat terjamaah. Lagi ramai solat jamaah, lagi tinggi kita punya darjat ahli qaryah kita. Kita kempen lah supaya masjid kita ni termasuk dalam masjid yang makmur apabila ramai orang solat di sini. Bila ada satu masjid yang solat subuhnya penuh, habis kau duk share video. Oh, hebat masjid, hebat. Kenapa kita tak hebatkan masjid kita? Kita memang nak hebat ustaz, tapi orang tak mari nak macam mana? Ana duk rasa kita hok selalu datang ni. Di rumah kita ada berapa orang? Berapa orang ada rumah? 5. Ha ni? 4. Ada hak 10. Berapa? Maknanya kalau seorang boleh 4 orang bawa, ada yang 10 orang bawa, penuh dah kita ni. Tak ada orang lain, dia ke buat kita ya. Tapi pasal kita duk cerita je masjid tu ramai, yang menyebabkan masjid kita tak jadi ramai. Oh, dia kata ustaz, dia ramai sangat lah lepas solat subuh bagi duit. Ada juga setengah masjid dia bagi duit kan. Budak nak pergi sekolah, tunggu, ambil RM1, RM2 bagi. Kita kata tak apalah sebagai umpan di peringkat awal. Tapi jangan jadi orang solat kena pitih lah. Jangan, budaya tu untuk orang panggil seketika. Buat seketika bolehlah, peringkat awal. Ada setengah masjid dia buat hadiah, siapa dia mari tanda. Cukup 40 hari boleh basikal sebuah contohnya. Kita kata buatlah apa-apa saja pun, tapi jangan sampai budak-budak ni membesar dalam keadaan pergi masjid kerana duit. Pasal itulah ada sahabat-sahabat kita ni yang duduk di pendalaman, tempat-tempat orang-orang pendalaman ni, orang asli ke apa. Dia kata kita kalau nak panggil dia mari masjid kena bagi duit, kalau kita nak suruh mari mengaji. Jadi jangan kita jadikan duit itu sebagai asas kepada mereka datang, tapi itu sebagai umpan permulaan. Kita kata bolehlah, insya-Allah. Tapi bahaya jugalah kan. Baiklah para jemaah sekalian, imarah masjid satu perkara. Timbul pula isu sehari dua ni, kami tak nak pergi masjid ustaz sebab jarak dia jauh. Kita kata kalau kerana penjarakan kita kata tak selesa pergi masjid, habis kita solat di rumah tak ada jarak langsung, nak ada jarak mana kita semaya sore. Tak berjarak lah semaya sore. Molek tu. Siapa ada setengah orang ni melaung-laungkan, kalau tak boleh rapat saf, tutup masjid. Kita kata lagi dahsyat. Lagi dahsyat tutup masjid. Masjid buka. Cuma dengan ada sedikit SOP ni, kita berdoa kepada Allah SWT. Allah Ta'ala nak uji kita. Berapa kali kita angkat tangan, Ya Rabbi, Ya Karim. Kita bertawassul dengan amal soleh kita. Ya Allah, kami semua ni cinta kepada solat berjamaah. Kami cinta untuk rapatkan saf. Kami cinta untuk samakan saf. Kami cinta untuk penuhkan masjid. Ya Allah, angkatkan COVID ni dengan cepat. Tak minta kau duk mengomel di luar. Kalau semua yang cinta masjid ni angkat tangan macam ni, dalam keadaan kita merintih, merayu kepada Allah Azza wa Jalla, saya rasa insya-Allah COVID ini akan hilang dengan doa-doa daripada ahli-ahli masjid yang mencintai untuk penuhkan saf. Tapi apa boleh buat, kita duduk buat kedai kopi, duduk kutuk SOP, duduk kutuk pihak majlis agama, duduk kutuk itu ni, kita tidak mengadu kepada Allah Azza wa Jalla, maka tempohnya mungkin lambat. Kita baru setahun COVID mari. Bulan 3 tahun lepas, bulan 3 tahun ni. Dalam khutbah yang beberapa seri lalu, kita mengatakan ujian Allah SWT ada kala cepat, ada kala lambat. Dikisahkan Nabi Ayub alaihissalam ketika dia ditimpa penyakit, Ayub berdoa, Anni massaniyad-dur, ya Allah aku ditimpa penyakit.
Katanya daripada doa Nabi Ayub sampai Allah Ta'ala terima belas tahun baru diterima. Nabi Yaqub alaihissalam sedih dengan kehilangan Nabi Yusuf. Ibyadat aina, putih selaput mata, tak nampak dah mata. Ulama tafsir kata paling minima tempoh berpisah dua beranak ni 40 tahun. Itu Nabi. Kalau kita tak berdoa langsung, masjid pula kita suruh tutup, bagaimana keadaan kita bila Allah nak angkat penyakit ni? Allah Ta'ala lah yang maha mengetahui. Tetapi lidah kita biar basah dengan bermunajat kepada Allah. Lidah kita jangan banyak duduk mengutuk sana sini. Kutukan itu tak sampai ke mana kecuali mencelarukan masyarakat, menghuru-harakan suasana. Sebab itulah saya secara peribadilah berharap sangat kepada sahabat-sahabat kita para pendakwah, damaikan masyarakat, galakkan masyarakat pergi masjid. Kalau kita sendiri rasa tak selesa dengan keadaan ini, kita solat ramai-ramai, lepas tu kita balik rumah maya sore pula. Habis maya sore, hati maya ramai-ramai, macam mana? Maknanya nak mencelarukan masyarakat lah. Ni ada setengah orang yang suruh tutup masjid. Kita kata jangan buat perangai pelik tak? Kan? Jadi para jemaah sekalian, itulah suasana yang Allah SWT berikan kepada kita beberapa perkara dalam peristiwa yang besar ini. Yang penting bagi kita, kita nak kaitkan Isra' dan Mi'raj dengan amalan salat. Allah Ta'ala tak turunkan wahyu kepada Nabi di bumi sebagaimana puasa diturunkan di bumi. Allah suruh bayar zakat di mana? Di bumi. Allah suruh haji di bumi. Tapi salatlah ila sidratil muntaha, naik pada tempat yang paling tinggi, atas langit yang ketujuh, sampai kepada sidratil muntaha, tempat yang tak sampai dah malaikat berhenti setakat tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Azza wa Jalla untuk berbunajat, menerima terus daripada Allah tentang salat. Baik, saya simpulkan di sini dua perbezaan yang sangat ketara di antara Mi'raj dengan hijrah. Waktu hijrah, Nabi kita terpaksa melalui jalan yang gawat dan getir. Rumah dia dikepung. Nabi kita dengan Sayyidina Abu Bakar sembunyi dalam gua dikepung. Keluar daripada gua, naik dia punya unta, lari ikut jalan tepi padang pasir, tepi laut, dikejar untuk dibunuh. Sehinggalah Nabi SAW sampai di Madinah. Kalau kita fikir dengan logik kepada kita, waktu itulah sepatutnya Burak datang. Burak datang dekat parking kat rumah Nabi. Ya Rasulullah, kuris penuh depan tanggamu. Cepat naik Burak, kita terbang. Tapi Nabi paksa kena melalui jalan yang gawat, yang getir. Kenapa? Kerana hijrah adalah satu perjuangan. Tuan-tuan jangan kata hijrah satu pelarian. Lah, orang tak kata Nabi pelarian. Orang kata Nabi kita berjuang. Bila mari Mi'raj, kenapa pula senyap-senyap ya? Burak mari parking depan tangga, Nabi kita naik, sekali dia berjalan, orang Kelantan kata sekali dia tunjuk, sayup mata memandang. Sebab Mi'rajul Mu'min, kita ni sentiasa Mi'raj, menghadap Allah Azza wa Jalla dalam solat kita. Yang wajib 5 kali sehari, yang sunat atas kita lah. Nak banyakkan solat sunat. Maknanya para ulama mengatakan bila kita solat seolah kita sudah Mi'raj. Jadi Mi'raj ini sebenarnya Nabi kita naik dibawa oleh Jibril alaihissalam. Dia tak naik dengan Burak. Burak pergi ke Baitul Maqdis, ditambak di parking sana. Nabi kita naik, dipegang oleh Jibril naik. Mana naik senyap-senyap? Kita pun bila kita nak Mi'raj, kita nak solat, kita ambil wudu, Allahu Akbar pada waktu malam, waktu siang, dalam rumah kita, di masjid, di mana saja, kita Mi'raj, mana kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Itulah rahsia-rahsia yang dapat kita bongkarkan dalam masa yang terhad ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita sekian. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.